Assalamualaikum, apa khabar semua anak-anak? Jadi hari ini kita sambung PDPR kita. Topik untuk hari ini adalah berkaitan dengan celik kewangan, iaitu simpan dan labur. Anak-anak boleh buka muka surat 104 di dalam buku teks. Okey. Jadi, apa maksud akaun simpanan? Maksudnya, akaun simpanan ni kita buka dekat bank di mana wang kita boleh disimpan atau dimasukkan. Contoh, awak semua ada duit, okay? Macam baru ni ada kan sedikit dapat duit raya walaupun tak boleh pergi beraya, tapi mungkin ada ibu, ayah, kakak, adik, abang bagi duit raya, jadi boleh simpan di dalam akaun simpanan. Yang kedua, wang yang kita simpan tadi, kita boleh keluarkan pada bila-bila masa yang kita inginkan. Yang ketiga, wang permulaan simpanan rendah. Walaupun kita ada sikit, kita nak simpan, boleh. Yang seterusnya, dapat faedah. Dan kadar faedah adalah 1% hingga 2% setahun. Okey, tengok. Yang sebelah tu, simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Maksudnya, kita boleh simpan dan kita boleh ambil bila-bila masa yang kita mahukan. Okey, sekarang kita pergi pula kepada akaun pelaburan. Okey, apa beza akaun pelaburan dan akaun simpanan? Okey, pelaburan ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Kini berkenaan dengan akaun pelaburan, di mana wang yang kita masukkan di dalam akaun pelaburan tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Okay, contohlah, kita masuk dalam akaun pelaburan, kita perlu tunggu setahun baru kita boleh keluarkan wang. Dia lain dengan akaun simpanan. Akaun simpanan, kita boleh keluarkan pada bila-bila masa yang kita mahukan. Okay. Yang kedua, wang permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Berbeza dengan akaun simpanan tadi. Yang ini, akaun pelaburan, dia bergantung pada jenis pelaburan. Dan untung yang diberikan sebagai dividen atau bonus. Kita panggil dividen atau bonus bagi akaun pelaburan. Dan kadar untung tinggi dan biasanya melebihi 2% setahun. Okey, untuk topik yang seterusnya adalah berkaitan dengan faedah mudah dan faedah compound. Okey. Faedah mudah ni adalah faedah yang kita panggil untuk tahun pertama. Okey, contoh kita simpan duit RM2,000. Okey, kemudian bila dah cukup setahun, kita dapat nilai faedah dia sebanyak RM36. Yang ini kita panggil faedah mudah. Yang ini tahun pertama kita panggil faedah mudah. Okey, masuk tahun yang kedua, okey, ada lagi duit terkumpul, menjadikan nilai faedah kita dapat RM36.65. Yang ini kita panggil faedah compound. Okey, bila masuk tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya, kita panggil faedah compound. Topik yang seterusnya adalah kredit dan hutang. Boleh lihat buku teks muka surat 107. Ayah dia hendak beli mesin penapis air menggunakan kad kredit. Okey, apa maksud kad kredit? Kad kredit ni adalah kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank yang membayar mesin penapis air tadi, maka ayah dia pula perlu bayar balik kepada bank dan dikenakan faedah pinjaman dan perlu dibayar dalam tempoh yang tertentu. Jika
gagal maksudnya bank akan kenakan charge bayaran lewat. Okey, boleh lihat kredit. Okey, kredit ni ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli ataupun sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Kalau hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Topik yang seterusnya adalah pembelian secara kredit dan tunai. Okey, kita tengok apa maksud pembelian secara tunai dan juga pembelian secara kredit. Okey, apa maksud beli secara tunai? Maksudnya kita guna duit, wang tunai, duit cash. Okey, jadi bila kita guna wang tunai, kita tidak akan berhutang. Yang seterusnya, kita tidak akan dikenakan faedah. Dan kita juga akan bayar dengan harga asal. Tetapi sekiranya kita beli secara kredit, kita akan berhutang dan juga kita akan dikenakan faedah. Maksudnya, kita tidak boleh beli dengan harga asal, tetapi kita akan bayar lebih sedikit daripada harga asal kerana apabila kita beli secara kredit ni, dia akan ada faedah. Dan juga bila kita beli secara kredit ni, kita kena bayar menggunakan kad kredit dan ansuran secara bulanan. Jadi, pilihan di tangan kita. Yang mana kita nak beli secara tunai ataupun kita nak buat pembelian secara kredit. Okey, jadi kalau kita ada duit, ada wang tunai, lebih baiklah kita beli secara tunai. Jadi kita tidak berhutang. Tetapi sekiranya kita tidak mempunyai duit yang cukup, maka bolehlah kita membuat pembelian secara kredit.